Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazwani binti Abdul Hamid. Nombor matrik 75582. Tajuk kajian kumpulan kami ialah pandangan panorama 360 darjah. Saya ingin menerangkan slide pertama iaitu pendahuluan. Inovasi pembangunan teknologi realiti maya dikenali sebagai panorama 360 darjah. Istilah realiti maya atau dikenali sebagai virtual reality VR dicipta oleh Jaron Lanier pada tahun 1989. Lanier merupakan salah seorang peneraka dalam bidang ini. Penggunaan realiti maya sangat banyak digunakan untuk mempromosikan media atau pengenalan lokasi. Untuk menghasilkan realiti maya secara terperinci dan interaktif, teknik VRP digunakan dan ditambah kepada ciri hotspot. Universiti Utara Malaysia belum lagi mempunyai media promosi yang dapat menunjukkan kemudahan yang disediakan dengan menggunakan panorama 360 darjah. Oleh itu, kumpulan kami berjaya mencipta aplikasi panorama 360 darjah untuk mempromosikan lokasi-lokasi yang ada di UUM. Dan terdapat 3 lokasi yang dipilih iaitu Oasis, Keseleri dan Kafe Merah. Tak masalah. Okey. Masalah pertamanya adalah untuk menghasilkan satu panorama view yang baik, seseorang jurufoto perlu bersedia dengan pelbagai lengkapan dan keperluan seperti kamera, tripod dan keadaan lens yang sebagainya. Okey, masalah keduanya adalah UUM belum menggunakan promosi gambar dalam bentuk panorama yang sesuai untuk melihat gambar dengan baik dan jelas. Okey, yang masalah ketiga adalah menggunakan teknik panorama untuk menghasilkan gambar yang lengkap bagi memudahkan urusan pelajar UUM. Okey, masalah terakhir adalah UUM tidak mempunyai pautan panorama tersendiri. Okey, jika ada, ia hanya akan memudahkan urusan hanya dengan mengalihkan pada pautan yang disediakan dan ia akan menunjukkan setiap sudut ke sudut. Selamat petang. Nama saya Nur Fazana binti Muhammad Nasir dan matrik saya adalah 275596. Hari ini saya akan membincangkan mengenai objektif yang kami perolehi daripada projek kami iaitu Panorama 360. Antara objektif yang kami perolehi adalah ia dapat membantu atau memudahkan urusan orang awam, ibu bapa dan juga para pelajar dalam mengenal pasti serta memudahkan pertanyaan mengenai tempat yang ingin tuju. Yang kedua, ia dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan terperinci serta maklumat yang berkaitan tentang tempat yang ingin dituju. Seperti dalam kes ini, kami memilih 3 tempat iaitu Oasis, Chancellery dan juga Kafe Merah. Dan yang terakhir sekali, ia dapat memudahkan mereka bagi menanyakan soalan mengenai tempat tersebut dengan menunjuk gambar atau situasi di tempat tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Niwita Bashkaran, nometrik 259216. Bagi bahagian sorutan karya, panorama realiti maya penggunaan teknologi komputer dan disiplin ilmu seni seharusnya mampu bertindak sebagai media yang cekap dan berkesan. Penyelidikan ini juga turut melibatkan pengetahuan dan kepakaran teknikal untuk merakam imej panorama VR. VR ini adalah virtual reality. Rick dan Hart mendefinisikan panorama VR adalah model berasaskan imej yang merupakan paparan foto yang dihasilkan daripada pencantuman imej-imej fotografi yang berurutan. Fotografi panorama VR boleh diibaratkan seperti melihat bandar dari atas bumbung bangunan tinggi kerana panorama membolehkan penonton melihat pemandangan keseluruhannya secara 360 darjah. Seterusnya adalah metodologi. Kita telah menggunakan 3 aplikasi untuk menangkap pemandangan panorama 360 darjah. Aplikasi yang pertama adalah Google Street View, yang kedua adalah Adobe Photoshop CC dan ketiga adalah Knock Knock. Gambar pertama telah diambil di hadapan Chancellery sehinggalah ke Red Cafe. Kesemua gambar ini telah diambil pada pukul 10.30 pagi hingga ke 12.30 petang iaitu pada tarikh 10 Mac. Sebab kita memilih pagi adalah kerana persekitaran pagi lebih cerah dan kita dapat mengambil gambar tanpa bayangan matahari. Ia mengambil masa 2 jam untuk mengambil kesemua gambar. Gambar ini telah diambil menggunakan kamera telefon bimbit Vivo. Kemungkinan besar semua gambar perlu diambil 2 kali dan lebih dari itu untuk memastikan kualiti gambarnya baik. Seterusnya adalah proses pencantuman gambar panorama 360 darjah. Langkah pertama adalah tambah ground link to the spot. Langkah kedua adalah pilih gambar panorama untuk menggabung.
Langkah ketiga adalah meletakkan ground link di tempat yang asal. Langkah keempat adalah tekan pada butang OK untuk proses seterusnya. Langkah kelima adalah ground link berjaya dimasukkan dengan link. Langkah keenam adalah menekan ground link untuk proses seterusnya. Langkah ketujuh adalah akhir sekali, semua gambar akan bercantum secara automatik melalui link panorama. Nama saya Ho Bun Chong, matriks number 270-414. Sekarang saya akan membentangkan tentang cabaran 360 degree panorama dalam teknologi. Walaupun 360 darjah panorama mempunyai banyak aplikasi dalam pembinaan dan domain lain, beberapa had telah ditemui berkaitan dengan quality image, static vantage point dan cantuman parallax. Kualiti image kamera yang ada pada masa ini tidak setanding dengan fotografi tradisional atau videografi, kerana gambar akhir diperhatikan adalah bahagian yang diperkuatkan gambar keseluruhan. Gabungan gambar algoritma menimbulkan isu parallax dalam gambar. Isu tersebut boleh sering dilihat apabila objek berada berhampiran dengan titik, tumpuan kamera atau kadangkala di persimpangan garisan gabungan gambar. Isu ini boleh diselesaikan dengan perancangan gambar yang teliti. Sekarang, kami akan membentangkan masalah yang sering dihadapi apabila mengambil gambar panorama 360 darjah. Masalah yang pertama yang sering dihadapi apabila mengambil gambar panorama 360 darjah adalah kita memerlukan kamera yang canggih untuk mendapatkan gambar yang jelas. Selain itu, ia juga memerlukan masa yang agak lama untuk mengambil dan bercantum gambar panorama 360 darjah. Seseorang itu perlu mengetahui cara dan mempunyai pengalaman dalam menggunakan perisian Adobe Photoshop iaitu PS, Google Street View dan Knock. Seterusnya, kos yang diperlukan untuk membeli tripod yang berkualiti adalah agak tinggi berbanding dengan tripod yang mempunyai kualiti yang rendah. Akhir sekali, kesalahan jahitan adalah masalah umum dalam fotografi panorama, di mana perisian jahitan foto membuat kesalahan dan dalam menyusun gambar ketika menjahitnya bersama. Motif untuk menghasilkan projek panorama 360 darjah adalah dapat memudahkan urusan pelajar baru dan orang luar yang memasuki UM. Selain itu, ia juga dapat menghasilkan patutan video panorama untuk menjimatkan masa dalam menjadi tempat yang dituju. Panorama 360, okey, memudahkan urusan dan menjimatkan masa. Kebaikan keduanya adalah platform yang berbeza. Okey, kelemahan menggunakan panorama 360 adalah perbelanjaan sumber manusia yang terlalu banyak. Dan keburukan keduanya adalah kekurangan keserasian. Okey, proses pembangunan panoramik 360. Okey, dua kaedah biasa yang digunakan untuk membuat unjuran akuistik 4 sama dengan menggunakan tradisional kamera dan kantas sudut yang sempit. Okey, kaedah pertamanya adalah dengan mengambil berapa keping gambar, tambahkan dengan kamera berputar tunggal dari titik pivot center point atau menggunakan pelbagai persediaan kamera multifunction kamera dalam satu sfera atau sebahagian fashion silinder dari titik statik untuk mencipta gambar penuh dengan 360 degree. Okey, kaedah kedua untuk mengambil gambar adalah menggunakan kanta mata ikan fish eye lens atau sistem kanta catak dioptrik digunakan di lokasi yang tidak bergerak. Okey, kesimpulannya, dari pelbagai topik yang sudah kita bahas dalam isi laporan di atas, dapat disimpulkan bahawa penggambaran panorama 360 dapat membantu ibu bapa, pelajar dan semua orang untuk mencari tempat yang ingin dituju dengan mudah. Seperti yang telah dikemukakan di atas, seseorang itu perlu ada kemahiran dalam fotografi dan mempunyai peralatan yang mencukupi untuk mengambil gambar 360. Bagi yang tiada kemahiran atau peralatan, mereka boleh belajar dan kumpul wang untuk membeli peralatan tersebut. Namun, dalam kenyataannya, masih ramai orang di luar sana yang tidak boleh menerima tentang penggunaan panorama 360 ini, terutama golongan orang tua. Ini kerana mereka lebih suka untuk melihat secara berhadapan. Tetapi sekarang ramai orang sudah
sedar akan kepentingan atau kelebihan panorama 360 ini kepada semua. Sebenarnya nak ambil gambar 360 ini tidaklah sulit seperti yang dikatakan di atas. Ianya sulit jika kita tidak berminat. Apalagi jika kita memiliki keinginan melakukannya, maka ianya jadi mudah. Kita cuma perlu belajar lebih mendalam tentang panorama 360 ini supaya kita berjaya melakukannya dengan baik sekali. Kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin memiliki kemampuan untuk mengubah Malaysia ke arah yang lebih berteknologi atau canggih. Dengan kemahuan yang selari dengan tindakan, kita pasti dapat melakukannya. Jom tingkatkan teknologi Malaysia. Sekian, terima kasih.